navigation pane, baru dia akan appear. Tidak ada takat appear. Okay. And then ada style pane. Style pane ni lah yang bantu untuk you setkan you punya style. Nak bold ke semua ni. Nak ada apa ni spacing, indentation semua ni kan. So pun belajar jugalah dia punya ayat-ayat dia tu kan, term dia tu. Hanging dia semua, hanging ni dia ada, kalau kita tekan bawah ni, kita enter bawah ni, dia penuh kat sini, tapi di bawah tu dia kosong kan, kita panggil hanging kat situ. So ni ruler. Okay, ni semua function-function yang berada di Microsoft Word lah. Okay, yang perlu you tahu lah untuk you buat formatting nanti, right? Okay, ni kita nampak first line. Ni panggil first line. Kalau kita nampak space ni, kita panggil first line indentation. Alright. Okay, ni banyaklah, saya pun tak ingat semua ni kan. Tapi yang dia tunjukkan ni boleh nampak secara keseluruhan lah. Untuk enter, function ni you kena shift enter. You tak boleh simply enter saja. Nanti dia tak function dia punya dalam Word ni lah. As an enter untuk kita nak enter ke bawah ni. Okay, ni semua function berada di Microsoft Word lah menggunakan MZJ formatting method. Okay, yang ni saya proceed lah. Ni lebih pada kalau you nak createkan template lah kan. Okay, layout dia. Okay, and then kat sini dia, okay, untuk you nak tengokkan you punya format folder you tu, okay, dalam bentuk docx ke doc tu, you actually kena view file ni, you kena view as file name extension. You kena klik lah. Kalau you tak klik, tapi by default kebanyakan dia ada lah. Aku takut kalau you nak tahu dia punya sama ada you punya tu ada aktif tak yang ni file name extension ni. So you boleh check nanti saya tunjukkan file saya tunjuk kat sini kan. File ni file name extension. Okay, ni kalau saya tutup ni, okay, nak dihilangkan kat ujung-ujung ni. Okay, saya buka balik, dia akan ada .mp4, .pdf, .pptx. Semua ni kita panggil file name extension lah. Dia kena klik lah untuk kita nampakkan dalam bentuk apa. Okay, so you tahu dalam tu kan, itu namanya file extension lah. Alright, ini menggunakan Windows 10 lah. Actually kalau untuk Word ni better you kalau boleh Windows 7 ke atas lah. Okay, right. So ni kalau postgraduate kan dia akan gunakan, dia akan ada banyak file kan, file chapter 1, chapter 3. Okay. So nanti ni dia punya, kita ada thesis kita sekarang ni dah version 6 lah tak silap saya. Version 6 kan version 7? Version 6. So kalau Word template ni, Microsoft Word template ni kan, dia dalam bentuk template .docx ni. Alright. Okay, ni lah kalau you nak buat setting nanti dekat you punya Microsoft Word, you punya PC dekat Microsoft Word ni, you kena buka dekat bahagian, you kena open dulu Microsoft Word, you kena pergi dekat bahagian option lah. Okay, yang ni style option untuk dalam Word nanti saya akan tunjukkan. Alright, okay, ni lah yang you kena aktifkan nanti. Okay. Saya tunjukkan sekejap lagi. Okay, Word option to set your Microsoft Word. Sebab ada setengah tu dia tak tahu kan, dia kena set dulu untuk aktifkan function tertentu lah. Alright, dalam option dia ada banyak kategori. Kadang kita pun tak tengok pun, tapi sebenarnya ada beberapa function yang you kena on lah. Kita akan tengok dekat part customize ribbon untuk addkan extension, addkan function tu dekat Word. Dan juga kita nak view tu, kita akan tengok ke bahagian advance lah. Apa yang ni, yang lain-lain tu banyak lah dia punya kategori dia tu kan. Style print option ni kalau boleh kita kena set as recommended lah. Nanti saya tunjukkan template ni, nak setkan template tu nanti. Alright, so actually ni dia bagi tahu lah tips kat dia. Actually dalam Microsoft Word ni you boleh set sebagai backup, you boleh auto savekan dia setiap beberapa minit.
Ni dia punya function, dia punya tips lah. Mungkin untuk bantu you boleh save as dekat Google Drive untuk backup. Okay, ada banyak lah. Yang ni saya pun tak, Cobian backup ni saya tak pernah guna lagi. Ni yang mana-mana yang dah yang pandai-pandai bab-bab ni, dia tahulah. Okay, alright. Inilah dia actually ada banyak modul. Dia ada 4, saya ingat 5. Ada 4. Ada 4 rupanya. Ada 4. Saya terlebih pula ada 4 modul. So selalunya yang satu ni untuk kita aktifkan dulu setting PC kita. Nombor 2, 3 ni kita boleh, sebenarnya kita nak gunakan function dekat Microsoft Word. Yang keempat ni untuk you settingkan lagi lah untuk last punya step sebelum you punya thesis siap tu lah untuk writing tu. So ni last lah. So dalam ni dia ada link lah, link dia YouTube. Saya boleh bagilah template ni kat slide ni kat you lah. Sebab dia ada banyak link dia untuk bantu you lagi, untuk belajar lagi, explore lagi lah. Okay. Kalau tak nak main ni pun you subscribe sahaja Muhammad Zuhri bin Jaafar tu dekat YouTube. Sebab kalau sana kita kan apa-apa kita kena tengok YouTube video kan. Saya apa-apa saya akan rujuk video. Kita lebih faham. So dekat YouTube tu memang banyak dia share, dia akan ajar satu-satu lah. Alright, ni slide yang standard lah untuk UiTM punya library. Okay, ni slide yang saya buat dengan tim saya. Ini susah sikit tak, saya nak view dia. Kejap saya pakai, saya buka saya punya PowerPoint lah, senang. Alright. Okay, korang nampak kan slide saya? Okay, slide saya. Okay, ni saya proceed lah. Jadi kita ada banyak kemudahan kan. So hopefully you tahulah kita ada UiTM Digital Library. You boleh tengok dekat bahagian mobile Play Store kan. Kita ada platform UiTM Digital Library. Tengoklah kita kemudahan. You boleh tengok status you, borrowing status, files, borrowing history semua. Tambahan info Ini pun kita ada platform MyKM untuk bantu you. Dalam ni pun juga you boleh access on database. Dia lebih personalized lah. Kalau you login, you akan nampak you punya subjek sahaja. Okay. Kalau you keseluruhan lah kan. Tapi kalau MyKM ni dia more personalized lah. Focus on your field lah. Right. Itu secara ringkas lah. Dan untuk makluman, di UiTM kita ada provide Microsoft 365 for UiTM students and staff. Okay, Office 365 ni kalau you tak guna rugilah. Saya rasa you dah tahu kan pasal Microsoft 365 ni. Semua dah ada guna tak live ni? Guna? Kalau guna okey lah. Sebab actually kita boleh install 5 kali kan. Dia bagi license 5 license. Saya pun dah guna 2 kali dah. So dah tinggal lagi 3 lah. So semua tu dia nak guna 5 tu dia boleh letak dekat kalau dia punya handphone tu canggih kan, dia boleh install kat handphone, dekat laptop, dekat PC. So banyak lah saya guna. So kalau yang tak biasa guna tu dia boleh dia kena pergi dekat website ni lah. Semua dah tahu okey lah, saya proceed je lah. Alright, so dekat account nanti kalau you dah install 365 dia akan appear dekat sini lah. Product info ni, so Microsoft 365. So saya belongs to saya punya email lah. Kalau even dekat peer kita punya nama kita dan kita punya email UiTM lah. Okay, alright. So actually kalau you nak update, you boleh Office klik on update ni lah. Selalunya saya dimaklumkan oleh serta-serta yang saya belajar untuk modul ni. Dia kata kalau boleh better setiap bulan 2 kali. 2 kali
twice a month. Yes. Dia after office admin ni, you kena pastikan you punya internet stable dan juga kalau boleh waktu malam lah you tidur tu you boleh. So ni lah untuk view ni, file extension ni, setting your file. You kena pergi dekat view info to make your cursor easier to see when typing. Setengah tu dia tak nampak macam saya punya cursor, dia punya size dia. Tapi kalau you nak besarkan lagi you punya pointer ni lah, cursor and pointer dekat Windows setting ease of access. Apa kat sini? Sekarang cursor you, pointer lah itu paling ni pointer, cursor tu yang masa nak guna dekat Word nanti. Cursor saya buat tak tebal sangat. Saya tak suka tebal sangat pun kita tak nampak pula. Tengok pada bahagian lah. Alright? Okay. Saya tak tunjuk lah. Dia boleh pergi dekat bahagian Windows lah. Bahagian Windows setting is of access. Dia auto tak ada. Saya letakkan semua function ni. Saya onkan semua. Okay, ada setengah tu kat sini you boleh addkan lagi. Dia banyak function tau dekat Microsoft Word. Kita pun tak mampu nak guna semua kan. Kadang yang mana kita tahu kita boleh guna lah. Kita kena explore lah yang mana Raja explore Microsoft Word tu dia tahulah. So dia banyak dalam ni kan. So yang paling penting dia boleh tab untuk you nak developer, kat sini developer ni. Ni note saya kalau saya buang ni dia hilang lah. Developer ni you tick dan you klik OK. Baru dia appear dekat bahagian sebelum help ni. You klik je, inilah function yang ada. Dia ada, saya pun tak tahu yang ni, saya pun tak pernah guna. Cuma yang kita akan gunakan nanti untuk kita add UiTM template dalam kita punya dokumen lah. Kita klik sini. Kita akan attach kita punya UiTM template dekat sini untuk dia masukkan function dia tu dekat kita punya assignment ataupun UiTM thesis lah. Alright? Okay. Okay, setakat ni Okay, thank you. Okay. So saya tunjukkan ni Okay, UiTM thesis dia dekat sini tau, dekat website ni. Saya tunjuk siap-siap, saya lupa. Saya dekat kanan tak ingat. Alright, saya pergi dekat chat. Saya letak siap-siap website ni. Mana?
Oh, sekali dia keluar. Okay, ini website dia. Okay, saya directly lah kan bagi siap-siap. Okay, ini dia punya ni dekat nombor 21. Dia still gunakan version 6 lah. Lama dah ni version ni. Dah beberapa tahun masih lagi lah version ni. Kalau version baru dia akan update lah kat sini. Dan you klik download. So sebab saya dah download. Okay. Alright. Okay. So saya patah balik dekat saya punya slide. Saya nak sambung lagi. Okay, dah on kita punya ni. Dekat dia actually dia bawah main tabs lah. On developer tu. And then you boleh juga set your PC for formatting to turn on display advanced and save function. Okay, dalam word option ni dia ada banyak yang you boleh set. Dekat advanced ni sebenarnya kalau you nak guna, dia ada kat bahagian save ni. Okay, save ni dia banyak tau. Kalau you klik semua macam-macam function lah you akan jumpa lah, tapi banyak sangat yang mana you tak guna, you tak ada keperluan, tak perlulah kan. Untuk save ni better you klik always create backup copy. So dia akan create satu document copy lah, backup. You punya file, apa-apa file dia akan create backup lah. Okay, klik je kat sini. Dan juga dalam masa sama dalam ni you kena enablekan juga. Ni saya tunjuk banyak sangat. Banyak sangat dia punya function Yang penting you kena klik save as backup tu. Okay, and then you kena klik show text boundary sebab ini adalah function untuk formatting nanti you punya thesis. Untuk nampak function ni you kena show text boundaries. Okay. Show text boundaries. Okay. Okay, fill shading ni you klik always. Okay, ni fill shading ni untuk kita nak nampakkan kalau kita klik tu dia macam highlight kan, macam blur-blur highlight warna kelabu kan. Kita klik. Ini based on saya punya apa ni yang saya belajar fill shading always. Okay, yang tadi save lah, save save create backup lah. Okay, tadi tu saja. Yang lain tu kalau you nak guna, you gunalah, tapi setakat tu yang saya akan tunjuk lah function dia. Okay, klik je okay. Baru dia akan appear macam ni. Dia ada function dia tau. Dia ada function dia. Okay. Ada dua. Saya buka dua tu. Saya buka dua. Oh, ada dua ni. Sorry. Semua dengan saya kan? Sorry, saya tak ada pula tiba-tiba. Sekejap Alright. So dekat sini you tahu cara dia untuk set your PC for formatting. And then okay. Alright. So kalau you nampak sebenarnya tadi text boundaries actually function dia akan jadikan satu style. Okay, yang kita setkan tadi dekat bahagian word option advanced. Kita dah klik show text boundaries ni, di mana function dia. Nampak kan kotak ni? Ni saya tak letak lagi. Okay. So, you akan nampak. Ini satu style, ini adalah satu style. Kalau saya letak contoh ni, dia kan jadi sebab kita punya statement kita tu. Ini kalau you klik enter, dia akan jadi text boundaries yang barulah. Okay. Kalau you klik enter, dia akan berubah. Kalau you klik enter, dia akan okay, dia akan ni lah. Once you klik enter je, dia akan ada banyak text boundaries dia. Alright. Okay, ini text boundaries dia. Okay. Okay, and then
Ya, function dia ada function dia. Saya tunjukkan kenapa setiap ni dia ada dia punya function satu star ni. Okay. Okay, and then you kena aktifkan lagi untuk wujudkan one dot one space ni. Ya, saya tunjukkan. Kita kena besarkan. Kat bahagian home ni, you kena nampak tak? Macam tauge ni kan, simbol tauge ni. Kita macam jarang guna. Tapi sebenarnya dia ada function ni lah. Kalau you klik je, paragraph mark ni, dia akan jadi macam ni. Kalau you besarkan lagi, setiap kali you klik space kan. Kita tak ada space kan. Kita klik space, dia akan jadi. Klik 2 kali space, dia akan jadi banyak titik. Okey, sebab function untuk ni sebenarnya kalau proofreader ataupun yang checker dari sudut formatting ni dia akan tengoklah kat sini. Sorry, besar kecil sangat ya. Dia akan tengok kalau contoh kan daripada jauh kan. Kadang macam ni sebab kita nampak sebab dia dah underline biru. Kadang kita tak ada underline biru, kita akan nampak dari jauh pun kita akan nampak macam kita terperasan kan. So kita nampaklah kita terlebih space. So, dia macam lebih pada checking lah. Kita nampak kalau kita space banyak kali tu kita punya space tu terlebih. Sepatutnya satu space saja. One space for one dot. One dot, one space. Puan maaf ganggu Puan. Ya. Ada pelajar bernama Muhammad Daniel bagi soalan. Dia kata titik tu untuk apa Puan? Titik tu dia sebenarnya stand for macam mewakili space. Dia macam kalau macam saya tak pastilah macam kalau master PhD ni dia ada serta nak buat PhD kot. Saya tak pasti kalau ada serta dia kena ada sesuatu dia kena check proofreader tu dia akan check tau. Kalau kita punya saya rasa lecturer tahu kot. Dia nak check kalau dia mewakili space. Kalau sini kan saya klik enter space. Dia jadi banyak lah. Dia satu dot tu mewakili satu space. Kalau sebenarnya kita punya writing ni style kita tak boleh banyak-banyak space lah. Tak cantik lah kan. Kita nak kena satu space saja setiap kita punya ayat, kita punya kataan ni. Sebab kadang-kadang saya ni jenis saya ni jenis macam tak ada perfect sangat. Kalau tak ada titik pun saya boleh perasan tau. Kadang kita buat macam ni kan. Saya akan nampak masa tak cantik. Saya akan tengok. Kalau macam tu kita tak nampak sangat. Mungkin yang mana kita ternampak saja. Tapi kalau kita gunakan paragraph mark ni, kita boleh check kita punya space tu ada tak melebihi satu kali space. Dia kalau certain research ni dia ada proofreader dia tu, dia akan check lah benda-benda ni, dia akan check formatting ni. Dia kena pastikan satu saja. Even mungkin buku, siapa-siapa nak publish buku mungkin benda-benda ni semua kriteria yang penting untuk dia check lah. Nak pastikan cantik dia punya info tu, nampak elok kan, nampak ni. Kalau tidak nampak dia punya formatting dia tu melebihi satu space lah. Padahal satu je. Dia mewakili lah. Dia mewakili one dot, one space. Tu saja, tak ada apa. Cuma dari sudut, bukan grammar checker. Proofreader tu itself tu lah dia akan tengok. Dia akan on button, dia akan on paragraph mark tu. Untuk nampakkan spacing dia tu lebih satu ke tak. Tu saja, dia mewakili space. Okay, one dot, one space. Tu saja. So, okay, you akan nampakkan inilah paragraph mark tadi. Okay, so kejap ni, dekat sini, kalau you klik kat sini, you akan nampak lagi lah dia punya function dia lagi kat dalam ni untuk you gunalah function dia. Tapi sebenarnya untuk formatting thesis dia takkan guna sangat kat sini. Dia ada function lain. Saya akan tunjukkan. Ni kalau basic-basic je lah, 1-2 page je boleh lah kita guna yang function kat sini. Kita akan gunakan ni selalu kan. Tapi dia ada cara lain lah untuk you ni, untuk buat formatting ni. Okay. Saya cuba share lagi. Saya pun dalam proses pembelajaran juga. Okay. So actually kat klik icon to expand paragraph setting,
dia boleh setting lagi. Dia ada banyak indents and spacing. Okay. Okay, and then ada macam mana you nak setkan first line kan. Jadi kita akan buat surat apa, kita kena buat space satu kan, macam first line tu kita kena buat lah. Kalau UTM dia ada dia punya berapa sentimeter atau inch. Setiap universiti dia ada standard masing-masing lah, dia tak sama. UTM dia ada standard dia. Kalau guna UTM template tu memang standard dia betul-betul ikut standard UTM lah. Dia ada dia punya setting set-set, dia dah set-set lah dalam tu. Okay. Untuk ruler, ni kalau you nak view ruler lah. Asalnya tu dia tak tahu kan. Klik kat view je. View ni, kalau you tick ni dia tak adalah ruler. Ruler kita nak tengok kan dia dalam ni berapa ni. Dia punya ni. Okay. Alright, so okay. Sebenarnya dekat sini sebenarnya you akan kena, dekat pun balik, saya besar sangat ni lah. Alright, sebenarnya selain daripada tadi ni, saya tunjukkan ni, ada lagi yang you kena open. Okay, you nampak tak dekat sini? Yang ada normal, no spin. Kalau you klik ni dia akan detect kan. Okay. Tapi kita tak akan guna ni lah. Kita akan guna sini untuk dapatkan keseluruhan. Klik je sini, dia akan appear sini. Sebenarnya kalau you first time punya, you tak pernah klik, tak pernah, semua hidup ni tak pernah klik, dia akan jadi macam ni tau. Dia akan macam hang kat sini kan, macam tu. Kalau you tak nak dia macam ni, you klik 2 kali, dia akan ke sini lah. Kalau you tutup pun, you klik buka balik, dia akan maintain kat sini sebab you dah pernah buka. Tak pernah buka tu dia akan tengah-tengah, dia akan jadi kecil kat situ. Okay, ini adalah style-style yang akan digunakan. Ni you nampak sikit. Tapi sebenarnya dia ada banyak lah. Inilah yang, ni adalah bentuk normal punya dokumen lah. Dia ada, ni semua ni dia ada dia punya function dia. Okay, function dia untuk you gunakan nanti. Right. Okay, dia kecil dah kat sini. You nampak macam besar sangat, you boleh tarik sikit. Okay, contoh macam ni. Okay. Alright. Okay, ni untuk clear formatting. Contoh kalau you menggunakan ni contoh. Kalau you nak resetkan dia, you boleh je ni. Tapi yang lebih mudah, you clear formatting lah. Dia akan clear formatting tu. This is formatting you punya word tu lah. Okay. Okay, and then ada satu lagi yang you kena aktifkan dia, iaitu navigation pane. Navigation pane ni dekat bahagian view. Ruler. Bahagian view. You ambil navigation pane. Okay. Okay. Dia teknikal sikit session ni. Kan. Saya first time pun saya makan masa jugalah nak belajar ni. Sebab tak pernah guna kan. Okay. So function kat UTM template nanti dia dah menggunakan semuanya. Cuma dia kena on lah. On semua ni. Baru nampak function yang ada dekat Word ni. Untuk buat formatting lah. Okay, so navigation pane ini function dia yang you akan nampak. Chapter 1, chapter 2, extract, table of contents semua kat sini. Semua kat sini. Jadi you kena open lah siap-siap kat situ. You boleh nampak lagi. Okay. Okay, yang tadi tu kan. Option. Okay, yang tadi yang dekat slide yang library tadi, you kena pergi dekat, sebenarnya dekat option ni, kat bahagian sini, you kena pastikan dia letak as recommended. Kalau kalau dia macam by alphabet kan, sebenarnya dia tak keluar yang function yang penting lah. Kalau alphabetical ni dia akan A to Z lah, tapi kita tak nak, kita nak dia recommendkan untuk kita. Okay, kita kena setkan style pane option ni as recommended and as recommended. Okay, klik je okay. Okay. Alright, so dalam ni sebenarnya kalau you pergi home, dia ada banyak dalam ni you boleh nampak multi-level list. Ni adalah multi-level list.
yang akan mungkin you tak tahu kan, selalu ada yang mana yang pernah guna dia tahulah. Dia ada sub-sub lagi dia punya numbering tu. Okay, yang ni yang biasa yang bulat numbering, and yang ni multi level ni yang kita ada sub-sub lagi dia punya number tu lah. Okay. Okay, mungkin you akan gunakan nantilah. Okay. So actually kat sini by default ni you boleh sebenarnya yang saya buat by sentimeter lah, ruler saya punya measurement ni. Tapi you boleh ubah sebagai inci juga lah. Tapi by default saya tak ada masalah ni lah. Kalau you nak tengok kat situ macam nak ubah, you boleh pergi dekat bahagian word option jugalah. Kat bahagian word option situ yang kat mana banyak sangat function dia. Okay, dekat mana? Ni, show measurement in units of. Kadang dia guna inch, kalau inch tu dia akan jadi besar sikit macam ni. Ada satu dia guna macam ni kan. Saya pun tak adalah tukar-tukar, tiba-tiba dia tukar dari sentimeter. Sentimeter dia based on sentimeter lah, 1 sentimeter, 2 sentimeter. Macam ni inch dia besar sikit, dia macam ni Okay. Alright. So dekat word option ni saya lupa tanya kat you. You boleh setkan auto recovery 5 minit dekat mana? Sekejap saya tengok dekat advanced code. You boleh set auto recovery tu. Saya kat bahagian C tak ada. Banyak function dekat sini. Okay, yang ni kita dah saya tunjuk tadi kan. Dia auto recovery tu kat mana? Sekejap saya tengok. Dia bukan dekat bahagian save tu. Kat mana ni? Saya lupa. Nanti you boleh set beberapa minit. Dia akan auto save you punya dokumen. Ada setengah tu saya tengok saya punya word option ni. By default dia letak 20 minutes, every 30 minit, lambat sangat. Saya tukar ke 5 minit. Kat mana? Sekejap saya tengok. Dia nama dia auto recovery. Kat save ni kot sekejap. Ni kat save. Nanti kat advance tak, bahagian save. Save ni lagi detail lah, save punya part. Okay, kita sini save auto recovery information every. You boleh pilih lah, seminit boleh, tak masalah kan. Kalau you risau, kadang kita tak sempat nak save, tiba-tiba kita punya problem ke kan, tiba-tiba dia tak sempat nak save kan. Actually you boleh set kat sini, save auto recovery information every 1 minute. Dia akan setiap minit dia akan ni lah. Kalau 5 minit tu lagi lambat sikit kan. Tu saya set sebagai 1 minit. Lagi cepat ni, paling minimum lah ni. Dah tak ada dah. Okay, kena set kat sini lah. At least adalah dia sempat dah save kat you. Cepat sikit. Yang asalnya saya tengok 20 minit. Lama. 1 kali 5 minit. Kalau you nak ubah lagi cepat, seminit pun boleh. Klik je, okay. Okay, dekat auto save nanti setiap seminit dalam saya punya word lah. Okay. 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 Dekat sini kat file ni, kalau nak tengok account you, you nampak kat sini lah. Kalau you gunakan Microsoft 365 yang you dah install, dia akan keluar kat sini lah. Okay. Okay. Untuk yang ni, setakat ni okey kan? So, untuk ni setakat ni semua dah nampak dah function yang you kena aktifkan dulu. Alright. Okay. So kat sini sebenarnya saya nak tunjukkan lah dekat you macam mana nak gunakan function ni. Yang ni secara basic lah Okay, sebagai contoh, besar sangat dia boleh tarik, boleh tarik. Okay, yang ni saya kecilkan sikit kat sini. You nampak kan kalau saya buat 100. Okay, 130 ni. Okay. Selalu kan you akan letak sebagai contoh ni saya punya ni, saya nak tunjuk kalau contoh saya punya ni contoh saya punya assignment lah sebagai contoh
Ni saya buka terus. Ini sebagai contoh lah assignment saya. Saya guna ni lah, senang kan. Ini macam simple sangat. Itulah nak kena open balik sekejap. Oh, okay, dah ada. Jadi kat sini. Okay. Sebagai contoh ni. Alright. Saya tutup lah. Okay. Okay, ambil yang contoh lah. Yang ni saya punya thesis lah sebagai contoh. Sebab simulation kat sini. Saya punya ni. And then macam mana? Okay, kalau macam ni you, kalau sebelum-sebelum ni kan mesti you buat macam ni kan. You copy ni, you buat bold. Kan? Buat sini kan? Macam saya dululah, saya pun buat sini kak. Sebagai contoh besarnya 12 sebagai contoh. Ni pun you buat juga bold. Tapi tulis, mungkin dia punya font kecil sikit daripada yang atas ni. Sama lah, satu-satu you buat, betul tak? Kita kan buat macam tu kan? Kita kan ni lah. Dia pun kita boldkan semua. Kena buat satu-satu. Saya tahu semua buat macam tu sebenarnya. Saya pun buat macam tu dulu. Okey, sebenarnya cara tu bukan salah. Cuma panggil apa, tak ni lah. Macam susah, banyak benda yang you nak kena edit. Kalau tiba-tiba you nak tukar, tiba-tiba nak supervisor itu kata kecil besar sangat, kena kecilkan sikit. Nah, satu hal pula you nak kena edit ni pula, lepas tu edit yang lain pula kan. Jadi sebenarnya cara tu orang cakap makan masa lah Jadi sebenarnya cara yang lebih mudah kalau you untuk you gunakan function dalam ni untuk formatting adalah you boleh create, you boleh setkan style you kat sini. Contoh kat sini saya akan gunakan heading 1. Okay, heading 1 ni inilah heading 1 ni. Dia akan besar lah. Kalau you nampak besar sangat kan, you boleh modify dekat bahagian ni. Modify. Alright. Kita boleh kecilkan sikit lah. Mungkin 12. Okay. Dan kita boleh lah formatkan. Contohlah kita nak ambil yang lain lah. Sebagai contoh kan. Okay. So you boleh set kat sini. Dan banyak function untuk you boleh format you punya paragraph. Banyak dalam ni. Terlalu banyak. Okay. And then you kena klik kat sini new document based on this data. Meaning that after this, kalau contoh you nak setkan size macam ni, heading 1 ni, lepas ni kalau you buat create new document pun dia akan auto ikut lah. Kalau you buka new document lah, style dia akan follow yang you set ni. Okay. Okay, so kecil sikit. Contoh lah, okay, introduction. Apa lagi tajuk besar dia kat sini? Ni saya tak pasti yang ni. Okay, yang ni yang contoh yang ni. Okay, saya ambil J1. Okay, dia akan follow lah. Dia akan follow. Saya rasa bukan tajuk dia tu sekejap Yang kecil ni, mana yang besar lagi. Ada chapter lagi sedang kan. Ni kot. Yang ni tadi yang introduction. So ni sebab saya gunakan someone tu ni. Okay, ni sebagai contoh. Okay. Dia ada. Dia lebih kan. Contoh lah Okay, so dia akan follow lah heading yang you set tu. Lebih mudah macam tu. So kalau macam ni selalu kita akan buat research background ni, kita akan guna heading 2. Heading 2 ni, okay, sebab tadi kita ubah yang ni kan. Kena ubah lah heading 2 ni, dia punya tu sama besar. You kena kecilkan sikit lah, mungkin tak 10. Okay. So research background ni, dia akan follow lah heading 2. Okay. So you kena, okay, ni heading 2 juga. Tajuk kecil dia. Ni saya tak pasti apa. Ni dia punya ni point-point dia kan. Tu kemudian ni heading 2. Heading 1 ni dia besar punya macam chapter 1, contoh chapter 2, chapter 3 you akan gunakan heading 1 ataupun introduction. Lepas tu literature review. Kalau heading 2 ni dia bawah ada sub dia sikit, dia kecil sikit. Dia mungkin dia punya sub tajuk tu. Kita akan gunakan heading 2. Okay. Okay, macam ni. So you boleh set. Tak perlulah you nak pergi, contoh kalau yang manual tu kan you kena bold, you kena set satu-satu, jenuh lah macam tu kan. Kita tak tahu kan. Siapa tak tahu.
So lepas ni senang, you letak je cursor kat sini, tak perlu cursor kat sini pemula, tak ada masalah. So dia akan ubah lah. Ni lebih mudah lah. Okay. Bagi contoh kat sini, saya kecilkan sikit lah, susah saya nak scroll kan. Okay, buat 100. So kat sini, ni ada kosong. Oh ni dia buat kot, dia punya page number kot ataupun footnote dia. Okay, so kat sini, saya nampak. So kat sini, okay. Ni kita akan gunakan sekejap ni. Ada dia punya contoh ni. Sekejap. Dia akan gunakan semua tu, saya letak heading 3 tu dia akan jadi macam ni. Sekejap. Kita cari paragraf ni. Paragraf tu. Paragraf tu tak keluar kat sini. Sekejap So, okay, dia banyak dah memang dia punya tu kan. Okay. Sekejap Ni heading selalu dia akan jadi macam point-point lah, dia macam sub-sub dia tu. Okay. Tengah cari paragraf. Sekejap tahu saya nak buka satu lagi Word, saya tengok kenapa dia tak keluar paragraf. Sekejap Okay. Okay. Kalau you dah set, pasal tak dia akan keluar kat sini? Dia akan keluar. Tadi tak ada kan? Betul tak? Kalau you tak buat, you tak set style ni, dia tak akan appear. Yang mana you dah set tu dia akan appear. Ni saya tak set semua lagi. Tak set banyak lagi kan? Okay. Dia tak ni Okay. So saya tengah cari satu lagi. Saya dah banyak sangat kot. Saya pun dah sekejap untuk style heading. Okay. Ini antaranya. Saya ingat saya akan maklumkan balik yang ni. Okay, ni kalau you set, dia akan detect lah. Okay, yang ni. Okay, yang ni sebenarnya dia tak normal kan. Actually, saya tengah letak kat sini. Saya punya ni. Okay, yang ni kalau nak guna page number, sekejap saya tak dia punya function. Kadang-kadang you tak perasan kan. Nanti saya foto dulu. Heading 2. Tunjukkan ni dah kan? Okay, kat sini kalau saya pergi heading tu, heading 3. Okay, heading 3 sekejap. Okay, dia akan berubah sini, nampak kan? Okay, heading 8 dia macam ni. Dia ada dia punya style dia. Okay. Kalau macam ni, saya gunakan yang ni. Sebagai contoh heading 3 ni. Heading 3. Heading 3 ni, contoh you nak modify. Okay, nak modify, you boleh buang dan you boleh buatkan spacing. Kita pergi paragraf lah. Kita pergi paragraf. Okay. And then you kena pergi dekat sini first line untuk nampak tak dia punya tu. Okay, dia you boleh set lah kat sini. Yang ni kalau tak gunakan UiTM template saya tunjukkan function dia lah. Okay, 0.5 saya menggunakan 0.5 ni saya setkan. Okay, saya klik OK. New document, kena pastikan saya sebab yang saya belajar selalu dia kata kena set. Senang lepas ni kita dah ni kita dah set kat situ. Okay. Dia tak keluar. Okay. Tadi saya gunakan heading 3 yang ni. Ini heading 2. Ni heading 3 ni heading 3. Heading 3 dia kecil pula. Saya takut saya tersilap. Tersilap ni. Tersilap set. Okay. So boleh nampak kan dia punya function untuk setiap style ni.
Tapi you kena set lah. Tapi sekali tu je set. Contoh kan, yang ni. Dia akan follow. Ya, ni dia definition dia mungkin heading 2. Dia punya point sub dia tu, sub topik dia ke. Okay. Yang ni. Dia senang, sebab dia dah set tadi, you hanya ni je lah. Macam satu design ni macam ayat atas ni je. Tak silap. Okay. Okay, saya simulation tu dia dah berlari, dia punya ayat ni dia dah berasingan dah. Kalau dia klik enter tu, dia akan ni lah. Dia akan effect. Dia akan jatuh dalam text boundaries yang lain, kotak yang lain. Okay. Ni. Ni mungkin you boleh letakkan. Okay, antara dia ni you boleh letakkan macam ni. Okay, ni boleh letakkan yang ni. Letakkan apa ni? Bullet ataupun ni. Dia akan jatuh kat sini lah. So you boleh modify, you nak this paragraph ni nak macam mana, nak paragraph dia tu dalam lagi ke. Okay. First line ni nak dalamkan lagi ke. So dia akan follow lah. Dia tak kacau this paragraph ni. Dia akan follow. Hanging tu dia kat mana ya? Okay, ni first line. Kalau hanging dia ke dalam sikit. Tak detect. Kalau kan detect ni, kejap. So kalau you klik formatting. Okay. Okay. So kat sini, kalau you nak guna multi-level list. Multi-level ni kalau dia banyak point lah. 1, 2, 3. Kalau contoh you nak tambahkan lagi, you boleh tabkan dia. Tabkan dia ke dalam. Dia kat auto ke dalam, saya tak tekan apa pun. Saya tekan tab je, dia kat auto. Sebab you dah set as multi-level list lah. Okay. So ni function dia lah. Kalau saya menggunakan macam ni je. Okay, so dia dah set kat sini kan. Kalau list kan, sebab saya dah guna tadi. Okay. So yang ni pun you boleh setkan tadi heading 2. Sebagai contoh. Tajuk dia ke yang tadi tu lah, saya tak rasa sekejap. Macam sekali kot ni. Contoh kan, ni tajuk subtopik yang lain lah. Kalau you dah set sekali tadi kan senang dah. Dia dah, you just ni je. Edit sikit je, you tick je. Dia dah bantu you. So dia lebih panggil apa dia lebih standard lah, lebih mudah lah. You nak set, you nak sekali je you set kat atas tadi, dan you just klik je kat sini. Pilih je style yang you dah set tu. Okay. So dah set untuk you. Okay. Apa tak you dah set untuk you. Senang kan? Tak perlu you nak pergi kat sini, tekan paragraf semua kan. You dah set kat sini dah. Okay. Untuk contoh yang ni lah. Okay. Dan juga kat slide saya ni pun saya ada share juga how to start your page number later in your document. Ni contoh dah Actually kalau you nak create, nak insert you punya page number, actually you tak boleh simply klik enter. Kalau kita ada page, kita nak start new page lain, selalu kita akan klik enter kan. Saya pun macam tu, enter. Tapi sebenarnya cara ni salah. Bukan salah, dia tak
tak berapa efficient lah, tak berapa ni berkesan untuk you nak create page number, sebab dia tak ikut, sebab dia kena follow dia punya. Kalau you klik layout page break ni, you pergi next page baru dia akan mention section break. Bagi contoh okey, contoh kat sini. Contoh yang contoh yang nombor berapa yang saya nak tukar. Literature review ni mungkin tajuk lain kan. Ini bentuk contoh. Okey. Ni contohlah. Nampak tak section break ni? Meaning that sebab dia tak simply ni. You kalau nak gunakan section break ni, you kena contoh saya try sebelum ni. Saya nak page ni, saya ada satu lagi page kosong sebelum ni. Saya boleh pergi dekat layout, pergi dekat break, pergi dekat ni, ambil section break ni, next page. Okay, dia akan ke page bawah. Ni mungkin kita boleh letakkan table of content ke apa kan, extract synopsis kat sini. So you boleh, kalau you nak buat lagi, you tak boleh enter lah. Enter tu dia tak berapa lah dia tak berkesan lah kalau you nak guna function lain nanti. Dia akan effect lah. Sebab tu kadang-kadang, pernah tak you kadang you buat macam tu, kadang you tak perasan banyak sangat page. Kadang you nak set page number tu dia tak follow, dia macam susah nak susun ikut apa yang kita nak. Kadang-kadang kita tak gunakan function apa password tu yang betul. So tu dia tak boleh nak ikut apa yang kita nak tu lah. Okay, sebagai contoh yang ni, saya ambil insert ni, saya ambil page number, saya ambil bottom page ni kat sini. Okay, akan jadi satu lah kat sini. Okay, so dia akan jadi satu. Nampak dua. Nampak ke tak? Saya kena besarkan sikit lah. Okay, nampak kan? 2, 3, 4 dan seterusnya. So sebenarnya kadang-kadang mungkin you nak setkan contohlah page yang ni tak ada nombor. Terus start sini nombor 1 contohlah. Okay, kat sini. Okay, actually dia ada. Okay, ni contoh dia. Okay, untuk how to start your page number later in your document. So, okay, dia ada banyak cara lah sebenarnya. Okay, dia ada dua. Satu yang ni, satu yang ni. Dia ada dua step lah. Sama ada you nak gunakan design different, you kena tick different first page, ataupun you kena off-kan function link to previous ni. Dia dekat header and footer punya part lah. Karena saya try yang ni. So ini kawan saya tunjukkan, dia ada satu cara lagi lah. Okay. Kat sini. Okay, kat sini kita kena buka balik yang ni. Dia akan nampak kan header and footer balik. Okay, nampak tak? Tadi saya letak apa tadi? Different first page kan? Sekejap. Different first. Okay. You pilih je ni, klik different first page ni. Okay. Saya close. Okay, you nampak. Okay, kejap saya tunjukkan. Okay, nampak dua terus. Kalau you perasan. Ni dua, atas ni kosong. Ni tak ada. Ni tak ada page, dia kosong. Yang ni nombor 2 terus. Ni nombor 3. Kalau macam ni, mungkin you nak pergi sini balik. Okay, saya cubalah saya cuba tukar ke satu. Dia follow tak yang bawah ni. Saya try saya ingat nak lupa sekejap. Satu. Ini kosong. Ini satu. Tak boleh mungkin sekejap. Tak boleh macam tu sekejap Okay, dia kena pergi dekat sini. Nombor 2 ni. Okay. Pergi dekat page number ni. Format page number. You kena kat sini lah. Kena continue ataupun starting from 1. So dia kena set kat sini.
Tadi tu kita guna cara mudah kan. Tapi dia tak function dah, nampak kan. Dia kena pergi dekat sini, saya cuba Okay, saya nampak ni kosong, memang page 1 ni kosong. Okay, ni kosong kan, tak ada. Ni page 1. Okay, ni page 2. Okay, dia follow dah 3, 4 dan 9. Okay, dia follow lah nanti. Ni kalau kita gunakan yang tadi tu lah. Kita gunakan function yang saya tunjuk ni. Dia klik pada ni. Okay, gunakan yang ni kan. Kita klik, kita take different first page tu. Okay. Ni sorry, different first page ni. Kalau yang ni dia berada dekat kat situ juga. Contohlah, saya pergi sini lagi. Break, next page lagi. Ni kosong, ni nombor. Ni kosong awak saya dah pergi tempat yang tadi kan. Ni nombor 1. Okay. Kalau yang ni, kita klik, dia ada dekat sini, dekat ni. Link to previous ni. Kita nak start huruf page number ni, kita nak starting from yang ni. Kita nak gunakan Roman ni kan. Okay, yang ni dia ni lah. You kena set kat situ je. So tahu ni, pandai dah kan. So 1, 2. Ni you kena add lagi lah. Next page and so on tu. Yang penting you kena enter tu, you tak boleh enter. You kena nak ke new page, you kena pergi dekat layout, page break, you kena gunakan function ni, section break untuk ke new page, ke next page. You tak boleh klik enter. So dia kadang tak function lah page number tu, dia takkan follow lah. Okay. So mungkin you dah tahu dah, mungkin dah setengah tu dah pandai dah kan. Okay, ni yang saya tunjuk tadi. Kalau kita nak tukar numbering ni, format numbering ni, kita boleh set kat sini Roman number ni. Okay, ni saya tunjuk tadi tu, saya tunjuk contoh tadi kan. Starting, we nak start from nombor 3 ke nombor 4 pun boleh, nombor 2 ke, you boleh klik kat sini, start at nombor berapa. Okay, ni navigation pane yang saya tunjuk tadi kan, dekat appear dekat sini. Okay. Tapi kalau kita start create setting dekat heading 1, 2, 3, baru dia akan keluar. Kalau tidak, dia takkan keluar. Dia takkan function navigation pane ni. Okay, text boundaries tadi, tunjukkan text boundaries ni. Dah nampak tadi. Okay. So ni saya tunjuk tadi, you view style to easy identify your heading and paragraph. Sudah tunjuk dah, you dah buka tadi kan. Tunjukkan macam mana nak buka tadi. Klik sahaja kat sini, dia akan appear kat sebelah kanan you lah. Okay, so kat sini heading 1 for main topic. Okay. So itulah tadi saya dah tunjuk tadi awal sikit kan, tadi yang saya tunjuk advance tadi saya dah tunjuk. Slide-nya baru kat sini. Kadang-kadang tu lah, kadang kita tak kadang kita main saya tunjukkan dulu, takut saya terlepas. Tapi tak apa. So saya dah tunjuk tadi. At least sebenarnya heading 1 ni actually focus on 4 main topic lah. Okay, dia besar heading 1 and then heading 2 tu kecil sikit. Topik dia subtopik. Yang ketiga tu yang ni lah. So dalam ni lah saya tunjukkan tadi macam mana. Once you dah create, baru dia akan appear dekat sini lah. So untuk modify, you boleh klik dekat sebelah kiri, sebelah kanan ni, klik, dia akan keluar macam ni lah untuk you modify style you tu. You nak font besar ke, nak bold ke, nak warna merah ke, apa semua kat dalam ni. You boleh modify punya style lah. Even kat format ni, dia ada banyak lagi lah function untuk paragraph. Banyak lagi kat situ untuk you modify lah. Okay. So, heading 2 for subtopic. Okay, once you dah set untuk heading 2 ni, okay, you bolehlah letakkan warna. Okay, macam tadi lah, boleh modify style tu. Okay, so, and then
Okay, seterusnya setting alignment, indentation and spacing in the graph. Tadi pun saya tunjuk sekejap. Okay, once you dah buat tadi, you boleh formatkan lagi dekat bahagian format ni paragraph untuk adjust kita punya alignment, indentation yang kat sini. Yang saya tunjukkan yang ni. Adjustkan kita punya ni. Kita punya first line. Kalau bawah ni contoh kita nak paragraph kita ni, format paragraph, kita nak hanging ni, kita nampak tak hanging dia bawah ni dia dalam kan, contoh. Kalau contoh ada nak guna macam tu. Okey. Bagi contoh, dia akan berubah lah. Ini panggil hanging. Kalau yang ni kita panggil first line lah. Kalau kita akan guna first line lah kan. Okay. So you boleh modify dekat bahagian ni. Okay, modify style ni. Okay. Okay. So show style aeroplane. Okay, so saya tunjuk dah tadi kan. Okay, sebenarnya style aeroplane. Yang ni style aeroplane ni you boleh tengok tahu. Contoh saya tunjukkan view. Okay, view. You klik draft. You akan nampak tahu apakah style yang you guna, yang you set tu. Dekat draft lah. Kalau you tak klik draft, asalnya print layout kan. Asalnya ni menggunakan view as print layout. Tapi kalau you klik draft, dia akan print. Kadang-kadang you tak nampak, kadang dia kecil kan. Kadang dia kecil, dia macam tak nampak kan. You boleh tarik sini. Setengah tu yang tak, kalau tak nak macam ni, actually dia boleh pergi dekat word option lah. Okay, word option dia boleh set nak besar sikit ke dekat sini. Okay. Dekat advanced style aeroplane width in draft ni. Tapi kita nak mudah kan, kita buat macam saya tadi lah, senang. Kat mana? Itulah banyak sangat function dia. Sekejap, advanced. Okay, kat mana sekejapnya? Ni start aeroplane with in draft and top line view. Saya tarik jadi 0.9. Kalau nak 0.5, okey, dia akan ubah lah. Ni 0.5, 0.6 tadi tu dah besar sikit Kalau nampak macam pening, guna ni je lah cara yang lebih mudah. Okey, so you boleh nampak heading. Okey, you gunakan yang ni sebab kita tak ubah kan, dia nak automatic heading 1 lah. Okey, ni heading 1, you gunakan heading 2, you gunakan heading 3. So boleh nampak style yang you guna lah. You boleh nampak lah. Ini function untuk you view lah. You nak check. Okay, kadang tak betul ni. Sepatutnya heading tu, tiba-tiba you letak heading lain kan. Heading 1 ke kan. You boleh check kat sini lah bahagian view ni. Okay. Alright. Okay, and then untuk makluman, kalau you nak masukkan gambar, okay, actually you selalunya kita akan copy paste terus dekat kita punya ni. Kita akan paste terus kan dekat kita punya contoh lah kat sini kan. Kan? Okay. Kita akan letak gambar terus kita copy paste kat sini sebagai contoh. Sebenarnya you perlu buat cara yang lebih, saya rasa lebih bagus lah. You gunakan untuk insert, untuk insert new drawing canvas, untuk dia berada di dalam canvas ni, dia takkan lari. Kadang-kadang you enter, you nak buat create new page kan, kadang gambar tu akan lari, dia akan lari dekat tempat lain kan, dekat page lain, tiba dekat page mana-mana, kita kena cari. Sebab apa? Sebab dia tak berada di dalam kotak canvas ni, drawing canvas ni. Kalau you letak dalam ni kan, you punya chart ke apa semua dalam ni, dia lebih mudah lah. Okay. Sebagai contoh, saya create kat sini tadi kan, itu dah dia punya tukar tadi. Insert, okey, insert, okey, pergi shape. Jadi selalu kat sini kita ada menggunakan sikit-sikit function ni. Kita ambil new drawing canvas. Okey, dia akan macam ni. Dia boleh kecilkan sikit lah canvas ni kalau besar sangat. Okey.
So dari sebagai contoh saya gunakan je lah function insert shape tadi, saya gunakan je lah dalam ni. Saya gunakan. Contohnya saya tarik, dia tak boleh nak keluar sebab dia berada di dalam drawing dalam canvas ni lah. Kalau you nak enter ke, you nak edit you punya thesis ni, dia takkan lari, dia berada di dalam ni juga. So lebih mudah lah. Tak adalah nak tiba-tiba hilang ke kan, berada dekat tempat lain kan. Bukan hilang, dia ada kat mana-mana kan. Saya pun dulu tahulah, saya pun dulu buat apa ni, FYP pun sama macam tu juga. Dulu tak tahu macam ni, rupanya ada cara dia. Contoh dia kan ni, dia takkan lari lah, dia berada di dalam ni. Okay. So dia boleh kecilkan. Kalau picture tak besar kan, dia boleh kecilkan based on size dia punya ni lah. Okay. Ni dia punya lah. You nak layout you macam mana, nak true ke, ni semua you tahu kan. Edit semua tak adalah, tak boleh guna langsung. Adalah beberapa tu you boleh gunakan. Okay. Apa-apa dan saya tak tahu. Tak apa, saya proceed je. So actually nak masuk insert table pun you boleh copy paste kat dalam tu. Senang. Okay. Ni saya tak, saya you dah tahu dah, ni senang je, tak ada masalah. Jadi kalau nak copy daripada Excel ke, actually you kena right click, kena pilih link and keep source formatting lah. Ataupun use destination theme and link data. So you pun tahu ni. So dia punya formula tu tak lari, dia punya page tu sebab kita keep link and keep source formatting. Kalau you ambil daripada mana-mana, you copy kat you punya thesis tu kan. So you kena right click lah, pilih link and keep untuk table. Kalau graph, actually dia kena pilih use destination theme and link data. So dia punya tu sama lah, takkan berubah. Dia ada tiba-tiba formula tu lari ke apa kan. So dia ada dia punya ni lah. Kena klik right click, pilih based on yang saya tunjuk ni lah. Okay, section break pun saya dah tunjuk. Okay, untuk kita ke next page. Okay, page orientation. Okay, page orientation. So kadang-kadang you nak, pasal tak kalau nak you buat you punya thesis ataupun you punya assignment, you nak page ni je, layout ni, nak page ni je landscape. Tapi dia follow yang page lain-lain. Sebab you tak gunakan page break, you tak gunakan next page ni. Sebab tu dia jadi macam tu. Sebab you tekan enter. Kalau saya dah cuba, memang berkesan lah function next page ni berbanding you klik next. Okay. Contoh saya make page ni. Okay, saya make page ni. Contohlah yang mana ada gambar ni kan. Ni ke page landscape. Sebab dia mungkin dia tak guna page break. Mungkin page break dia last kat sini. Nampak tak? Page break dia ni kan. Sekarang contoh saya ambil depan ni. Dia takkan kacau yang ni sebab kita dah buat section break untuk setiap page ni. Unless kalau you tak buat, dia akan berubah jadi macam bawah ni lah. Sebab next page break yang kat sini. Daripada yang keempat tu ni, baru section break dia kat sini. So kalau you nak setiap page tu ni, you kena follow lah. Okay, you kena klik next page, next section break lah, kena buat section break. Okay, baru dia cantik lah. You nak buat landscape ke orientation tu, dia lebih mudah lah. Dia tak kacau lah page lain. Okay, akan fokus page tertentu untuk you setkan layout you lah. Okay, table of content. Okay, actually dalam ni sebenarnya, contoh saya besarkan balik. Okay, dalam ni sebenarnya you boleh gunakan function table of content. Tak perlu create manual. Dia ada kat sini bahagian references, table of content. Contoh kat sini
References. Okay. Dia lambat sikit. Sebab kalau dia ada mendelay kot. Okay lah, dia slow sikit. Okay. Sebab kalau saya off ni mungkin dia sekejap je. Ni table of content. Okay. You boleh pilih lah built-in ni. Built-in ni nak pilih yang nombor 1 ni ke, nombor 2 ke. Okay. Ataupun manual table kan. Nak guna yang ni lebih mudah lah. Built-in ni. Okay. Nampak tak macam? Mana? Oh, saya tak buat nombor 1 je Kejap. Lari. Okay, yang ni kan. Yang ni sebab introduction ni. Okay. Sebenarnya dia kena. Okay, kejap. Visual ni tak ada nombor kan. Sebagai contoh ni. Kita letakkan. Sorry, ni saya akan letak. Dia akan follow tak? Okay, 1.0 introduction. Okay, dia akan ada lah. Okay, contoh. Sebagai contoh okay, ada. Sebagai contoh. Okay, yang ni 1 point ni. Sebagai contoh 1.1. Nak buat table of content tu. Okay. Saya kena pergi out. Okay. Dia tak boleh sangat sebab saya tak ikut sangat ni. Kalau yang cantik tu ada kat saya punya tu lagi cantik lah sekejap. Cuba yang ni, dia kena siap nombor tu lagi senang lah. Okay. Dia dah jadi table content pula ni. Besar. Dia macam lari. Sekejap saya kena buang ni. Sedikit. Okay. So tadi sebenarnya table content sebenarnya. Dia dah lari dah. Okay. Sebenarnya kena buat siapkan layout balik lah. Dia lebih mudah lah kalau ada built-in tu. Ini kenapa saya okay, references ni. Okay. Tak function saya pun tak apa kejap. Kalau saya buat yang kat sini sebagai contoh sekejap. Saya try saya punya contoh. Sekejap ni. Ni saya punya kan, saya ni simple punya ni. Kalau saya nak buat table of content kat sini. Okay, lambat sikit, kejap. Dia modul ni memang dia teknikal sikit lah. Dia kena cuba baru dia nampak. Okay, nampak tak? Sebab saya pula tu kadang sebab saya punya Malaysia tu kadang dia dah saya tak siap betul-betul. Okay, kalau you dah guna tu nampak tak? Dia dah senang. Kalau dulu zaman saya dulu, saya buat satu lah, tak tahu kan. Kita buat satu. Kita ni kita tengok page ni berapa, 2, kita tulis pula sini 2 kan. Kita buat table cantik. Tapi sebenarnya lebih mudah kalau you gunakan references built-in ni lah. Lebih mudah. Dia akan detect lah page ni terus. Contoh kadang-kadang you ada buat editing. Mungkin chapter ni dia ada apa ni? Dia ada tambahan kan. Ada tambahan lagi. You boleh right click. You boleh update field. So dia akan update page number only ataupun update entire table lah keseluruhan. So yang mana yang you ada buat editing, ada penambahan page, dia akan update lah. So you kena klik update selalu lah kat sini. Dekat sini update field. Okay. So update entire table. Update table ni pun boleh juga, sini pun boleh. Klik pun boleh. Klik kat sini pun boleh juga, tak masalah. Itu yang ambil update entire table lah keseluruhan.
Mungkin ada dekat tempat lain kan. Kalau you klik kat sini, dia kalau page number tu kat sini je lah. Entire tu keseluruhan lah. Okay. Lebih mudah macam tu lah. Okay. So kat sini dia ada, kalau you gunakan, okay, kalau you nak buat custom table pun boleh juga. Okay, actually dalam table of content ni dia ada set kat sini kan. Menggunakan yang ni. Okay, table of content heading. Dia ada style dia lah. Dia dah detect sebab kita dah guna built-in. Dia dah ada kat sini. Okay. Okay, actually you boleh modify kejap kat sini. Okay, you boleh pilih, okay, style kejap. Pilih sini, update TOC ni, okay. Kita update, modify ni ya. Untuk modify you punya ni, TOC ni kejap. Saya akan seperti ni. Okay, you pilih ni, table of contents. Okay, heading 1 dipilih tick. Okay, yang ni saya tengok kat mana style. Sebab ni kalau step-step yang you nak ikut lah dia ada banyak kat sini. Format ni dia ada banyak sini. Paragraph. Okay, ni kalau you nak edit lah macam tadi jugalah. Okay, kat sini lah. Ini dokumen ni. Ni heading 1 ni kita dah ikut formula tu lah Contoh kalau kita nak warna hitam, kita tukarlah warna hitam. Kan dia dah ubah lah. Okay. Okay. Okay ke? Teknikal sikit kan? Saya pun nak guide you pun saya kena tengok-tengok juga, takut silap. Kadang dia tak follow dia punya dia punya step tu, dia tak jadi jugalah. Okay. Okay. Alright. Okay, yang ni contoh lagi lah. Nanti saya bagi kat you lah page slide ni. So boleh you macam follow lagi Okay, nampak kat sini. Sebenarnya kalau tadi dia kosong kan, sebenarnya dia ada step dia lah untuk jadikan dia table of content. Dia ada step dia. Pergi dekat ni, klik dekat yang tu lah, banyak step dia. Dia ada step yang saya tunjukkan. Sekarang pukul berapa Takut saya 3.40 dah. Cepat masuk. Okay, so kat sini lah dia. Okay, ni saya pun tak ingat. So sebenarnya dia ada. Okay, paragraph level 1. Okay, saya cuba. Saya cuba yang nak bagikan, nak adakan dia ni kan. Modify paragraph. Level 1 ni. Level ni saya cuba. Document based on this template. Okay, baru dia ada table of content. Tak nampak sangat dia tarik sikit lah. Tadi kosong kan? Dia kena kacau sikit dekat bahagian modify. Modify ni pergi dekat sini, sorry lah. Dekat sini kat sini. Ambil outline level 1. Dia tak function kat sini. Dia macam tak aktif kan. Dia kena klik level 1. Baru dia akan ada lah. Tidak, kalau kosong tak tahu apa benda yang kosong nama tu kan. Sebab dia tak boleh simply lah. Kita dah ada kat sini dah, tapi dia tak appear kat sini. Dia kena klik. Dia kena modify sikit lah bahagian TOC heading ni. Okay. Alright. Okay ke semua? Share kat you. Ni memang teknikal sikit. Tak apalah, saya share kat you lah slide ni. Saya share kat Microsoft tu dia boleh share kat dalam tu kan. Saya share lah kat you. At least sebab saya dah, kalau yang tadi tu actually modul yang ni saya belajar yang modul 1, 2, 3 semua dia saya yang berbayar tau. Saya pergi training yang memang kena bayar. So yang saya bagi ni memang tambahan info lah juga. Yang actually modul 1 tu dia simple dan sikit-sikit je. Tapi ni saya memang tunjuk yang mana saya tahulah, yang saya belajar, yang saya pergi training berbayar tu, at least you bantu you lagi lah untuk you buat writing style nantilah. Okay. Okay, table of figure ni sebenarnya you tak boleh simply masukkan type dia ada dekat bahagian insert table macam table of content tadi lah, dia ada insert table of figure ni. Tapi kalau you nak insert table ni, you kena ada dululah table of, kena ada figure-figure tu dululah, baru dia boleh masukkan dekat page yang awal tu. Untuk you kena klik section break tu lah, kena kosongkan. Nanti next dah habis you buat figure, masukkan semua,
Baru you boleh insert macam tadi kan. Table of content tu dia kena ada function dulu. Kena ada numbering dia tu, baru dia akan detect sebagai table of content lah. Okay, banyak sebenarnya function dia. Memang sangat banyak. Okay. Okay, untuk insert figure nak sikit lagi kan. Sebenarnya kan, dalam ni saya tunjukkan yang ni lah sebab dah ada table of content kat sini. Sebenarnya dalam ni saya tunjukkan figure tadi kan. Yang ni picture review ni saya nak cuba pergi layout, page break, next page. Oh sorry, dia tak follow yang ni. Sekejap. Ni kat sini. Page break, next page. Alright. Okay. Sebagai contoh ni lah, saya enter sikit. Terus ni, saya nak letakkan references ni. Saya nak masukkan caption ni, figure. Contoh dah ada figure sebagai contoh ni lah, yang gambar tadi sebagai contoh Saya nak, dia tak boleh simply letak figure, tak boleh, dia tak function. Untuk you update nanti dekat, you nak create table of figure nanti, you kena gunakan function yang ada di dalam. You kena follow lah dia punya ni, dekat bahagian references ni. Okay, kalau you tak ada lagi figure, dia akan automatic set as figure 1.1 lah. Selalunya 1 ni dia based on lalu chapter kan, chapter 1. Chapter 1 tu figure dia kat dalam chapter 1 tu 1.1. Kalau chapter 2 tu mungkin dia akan jadi figure 2.1. Mungkin you kena ikut yang tu lah. So you boleh pilih label ataupun you boleh create your label. Mungkin kalau you print tu in Malay, you boleh letak jadual sebagai contoh lah. Ataupun lagi Raja kan sebagai contoh. Okay, dia akan cubalah tukar jadual satu. Ni simple punya lah. Kalau figure tu dia follow yang chapter 1 kot 1.1. Okay, bagi contoh. And you boleh set numbering lah. You nak number you tu heading 1 kan, nak follow. Sebab you nak include chapter number. Kalau tak, simple lah. Mungkin lah figure 1 je lah. Kalau you nak follow include chapter number, nak nampakkan lagi figure tu, kalau 341 dia berada di chapter 3. So kita senang nak identify kan. So you kena set semua di dalam ni lah. Saya tekan apa tadi. Chart numbering. Ni you boleh set, you nak dash ke, you nak titik ke. Okay. Oh, dia kena chapter number. Tak ada dalam ni, kejap. Klik OK, saya cuba masukkan. Tak ada chapter lah sebab tak ada ni kan. Saya main letak je ni, saya ubah dulu. Tak, sebab dia tak ada. Itu tu kita kena masukkan dulu. Saya gunakan yang simple tu. Saya 21 contoh. Okay, dia akan ada macam ni lah. So you kena masukkan lah, selalunya jadual ni kat sini. So dekat bawah ni baru you boleh letakkan nama jadual tu lah. Jadual apa-apa. Contoh nak maklumkan jadual kelas sebagai contoh. Kelas contoh. So ni dia punya figure, dia punya jadual lah. Contoh you nak buat lagi insert caption lagi, dia akan automatic jadual 2. Contoh kenapa sebab you dah set kan. Contohlah in future tiba-tiba supervisor kata tak perlu jadual 2 ni. Jadual ni dah memadai dah support you punya research. Sebagai contoh, you boleh delete. Contoh dia delete, saya tak ingat dia punya. Saya try delete. Kejap. Kita nak kena buang sekejap right click ni. Dia boleh insert kembali. Delete label. You boleh. Contoh saya nak delete label. Okay. Sekejap. Dia dah insert ni. Okay. Label ni yang dalam ni ya. Dia ada cara dia, saya tak ingat, banyak sangat step dia. Dia boleh auto ni lah, dia boleh auto susun balik.
dia sangat mudah lah. Macam dulu contohlah you punya figure tu ataupun jadual tu sampai 10. Kalau satu tu kena buang, you kena susun balik 1, 2, 3, 4 you kan. Tapi kalau dalam ni dia senang lah. Sebab dia dah terbuang tadi. Sebab dia tak ada, kalau tak ada macam tu, you ambil numbering you buang lah. Ambil yang simple punya, figure 1. Okay. Then ada figure, dekat automatic lah, detect as figure 2. Okay. And so on. Okay. Alright. So tu untuk you tak boleh buat manual. You apa pun kena melalui function berada di Microsoft Word lah. Kalau you nak delete pun dia lebih mudah lah. Dia cakap apa? Dia akan auto detect lah, auto susun balik. Okay. Alright. Okay, apa lagi? Okay, ni untuk table of figure. Even insert tadi, jadual, table, semua you boleh menggunakan tadi tu, dan you boleh gunakan function insert table. Okay, contoh tadi ni saya gunakan table content. Saya pergi dekat sini, saya pergi layout balik. Okay. Oh sorry, page break. Okay. Kalau ada list of figure, dia boleh detect lah references ni. Okay, mana tadi? List of figure. Sekejap. Okay, insert table of figure dekat references. Okay, insert table. Mana? Saya ni kadang tak perasan kat mana. Kat mana ni? Page number. Tak jumpa pula saya. Dia kalau tak ada, dia kata tadi dekat page insert table of figure dekat references kan. Tengah mencari. Dekat sebelah. Ada tak? Okay. Insert. Mana pula dia punya table of figure tu. Tak keluar pula. Ada rasanya. Ni table of figure dekat sini. Okay, dekat sini. Kan. Ini table ni, dia tak kasih table of figure kat situ Saya kena cari, saya tak jumpa kat sini. Dia ada function choose shading one, okay. Ini untuk masukkan dia. Reference insert table of figure, okay, dekat reference navigation pane. Reference insert table of figure, modify start, okay. Ni kalau nak modify lah, banyak step dia, tak apa. Saya tak sempat nak, saya pun tak ingat kat mana, dia tak keluar kat sini. You boleh check dekat YouTube tu lah, YouTube Muhammad Zul Jaafar tu. Dia sangat bagus sebab dia akan go through one by one. You can search tu, kalau nak fokus on table of figure, dia akan tunjukkan lah table of figure. Tapi katanya saya tak tahu dia keluar kat mana. Okay. Sebab saya nak tunjuk yang lain kan. Ini antara fungsi yang ada lah, sebagai contoh. Okay. Saya nak tunjukkan you, saya tutup saya nak tunjuk kat you seterusnya, banyak sebenarnya function dia. Sekejap modul mana. Dia kalau ikutkan modul ni, kalau saya belajar lah training, dia takkan boleh go through satu hari. Kalau ikut modul seterusnya, dia kena ada masa yang lama, kena ada sesi-sesi lah. Saya nak go through betul-betul tu memang saya tak dapat lah. Okay. InsyaAllah lah kalau ada training daripada expertise yang daripada Muhammad Zul Jaafar, memang tidak tahu kita akan buat. Saya boleh share dengan you lah, untuk you boleh join jugalah untuk belajar. Okay. Okay, sekejap ni. Okay, ni saya dah tunjuk kat you, modul 3 pula. Okay. Okay, ni saya tunjuk ni antaranya. Saya akan tunjuk kat you macam mana nak guna template, UI template tu, iaitu yang penting lah. Okay, so saya tutup dulu ni semua. Saya tak save. Okay.
Okay. Kalau you nampak ni template dia. Saya ada download yang the latest one lah. Okay, ni template dia. Okay, ni template dia. Kalau ikutkan, kalau you klik 2 kali, double klik. Okay, kalau you nampak, almost full. Cepat masa berlalu kan. Even memang dia punya function sangat banyak di Word. Tak apa, nanti you boleh continue untuk explore lagi. Okay, ni adalah, nampak tak? Dia akan jadi document one. Ini adalah template. Sebab apa dia jadi document one? Dia bukan template sebab kita tak right click. Ni nampak, ni dah cantik dah. Semua dah ada dah. Cantik dah, semua dah ada dah. Okay, document one. Kalau you nak follow dia punya tu, you nak kena klik, dia kena right click untuk dapatkan template .dots tu. Okay, dia tak keluar. Dia keluar. Okay, nampak tak? Ni dah, memang ini template UiTM. Ni lagi mudah lah. Kalau you follow sini daripada function tadi, at least you kena belajar juga function tu semua untuk you nak setting dekat you punya paper nantilah. Alright, so ni lah. Dia dah set cantik, semua dah ada. Kalau you guna template ni, tapi kalau you nak masukkan, better you guna yang document one ni lah. At least you boleh save as you punya assignment lah. Cuma dalam ni dia ada 2 cara. Okay, kalau you nak kalau contohnya you nak guna directly template UiTM ni, you kena buang semua chapter ni. Okay, saya delete semua chapter. Sebab you boleh masuk chapter dalam ni, you boleh combinekan dalam ni. Okay, contoh saya buang semua chapter ni. Nampak dia dah auto ke chapter 1 sebab dia dah ada set dia punya tu. Inilah sebenarnya kan yang mungkin draft ataupun template yang tak ada chapter lah untuk you guna. Okay, dalam sini you boleh kecilkan sikit. Okay, dalam ni sebenarnya you boleh start you punya thesis lah. Tajuk semua ni. Okay, dia mention maksimum 10 lines saja yang dia boleh. Dan you boleh ubah you boleh edit semua kat dalam ni. Okay, master ni boleh ubah. Ada tak BSc? Tak ada. Mac. Sebab ni postgraduate. Itulah ada hal. Kalau you nak ubah degree, sebab dia dah kunci lah, dia dah set kat sini. Kalau you BSc kan, Bachelor of Science, tak ada dalam ni. Susah sikit lah dia ni. Tak boleh. Kalau boleh senang ni untuk postgraduate lah. Sepatutnya dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah. You kena guna cara satu lagi lah, dia tunjukkan. Kalau macam ni, kalau untuk postgraduate, dia akan gunakan macam ni. Sebab postgraduate ni selalu dia akan hantar ke supervisor tu chapter yang berlainan. Dan dia boleh, apa kalau in future you boleh guna, you boleh pergi dekat bahagian insert ni. Sekejap ni, insert. Dia boleh gunakan ni. Sorry. Kejap saya tak ingat dia punya. Sekejap Sekejap, saya baru tengok tadi dia punya masuk chapter tu. Dia dekat sini nak masukkan dia punya references kot. Sekejap ni. Okay, kejap saya tengok. Dia ada dia punya tu. Sekejap. Dia tak. Sebab saya tertekan tu dia tak. Okay. Kat insert, dia nampak tak ni? You ambil text from file. Kalau you ada setengah tu, ada by chapter. Saya kat you je. Hopefully tak apa. Nanti saya bagi kat you slide ni. Dia technical sikit. Ni chapter 1 sebagai contoh. Saya akan insert, dia akan masuk. Nampak tak? Dia akan masuk chapter 1. Ni sebab saya dah rangkumkan dalam ni. Dia akan masukkan dalam ni dah. Ni table content lah. You kena edit dekat bahagian kat
kat sini dah. Dia kena buka dia punya function lah. Okay, kat sini. Inilah dia punya function yang kena ada. Ni kalau yang access graduate dia boleh guna cara nak untuk dia add chapter dekat bahagian insert ni lah kat sini. Okay, kalau you dah ada you punya research paper tu, ada dua cara. Di mana contoh saya gunakan sekejap ni kan. Saya buka lah contoh saya punya thesis lah saya ambil saya punya simulation ni balik. Ini contoh saya punya assignment. Okay, yang ni saya kena tutup dulu. Sebab yang ni kalau yang dia nak guna you attend template tu itself tapi dia tak boleh detect bachelor tu kan. Itu susah sikit tu. Kalau macam tu you kena guna yang ni lah pula. Cara ni banyak sangat ni. Okay, saya delete. Saya tutup. Okay. So ni contoh you punya. Okay, ni contoh you punya. Okay, you nampak ni you punya lah, you punya assignment. Okay. Sebab kita tak set apa lagi, dia jadi macam tadi lah simulation saya. So untuk you nak add masuk dalam ni, okay, untuk masukkan style heading-heading yang standard under UiTM tu, developer saya ni, developer ni, klik je document template. Okay, you kena attach. Okay, saya kena buat normal balik sebab saya ada ni kali kot dia akan jadi normal. Akan jadi normal macam kalau you nak masukkan, you kena klik attach. Okay, and then you pergi dekat template yang you download, UiTM thesis, you klik open. Okay, yang you kena klik lah tick automatically update document style. Dia tak kena update lah. Klik OK. Kenapa tak dia masuk? Tapi you kena edit lah. You kena edit sebab dia dah masuk. Okay, dia dah masuk dah dalam ni. Okay, nampak kan? Kalau you tak show tu, you tak nampak. Dia akan bagi macam tu je, nama je. Dia boleh nampak lah. Okay. Kalau you nak setengah orang, dia nak nampak. Okay, dia try normalkan balik. Dia akan nampak perbezaan lah. Okay, dia akan kembali lah. So, kita kena test balik. Okay, open. Klik OK. Okay, nampak dia berubah kan berbanding tadi. Dia dah bantu you dah. Cuma you kena top up lah, kena touch up lah gitu. Ada yang tak function tu you kena functionkan lah. Okay. Pukul 4 dah. Kita cuba habiskan sekejap. Okay, so macam introduction ni. So introduction ni you boleh, yang ni kalau yang you dah ada tajuk thesis tu kan, you kena ni lah, kena section break lah, macam kena insert section break, kena create new page yang kat atas tu. Kalau macam ni, you kena carilah dia punya heading, chapter 1 heading 1. Okay, dia akan dia macam ni. Yang ni memang dia akan auto macam ni. Cuma untuk UiTM, kalau UiTM dia kalau figure tu dia akan, dia punya name figure tu dia kena auto turun ke bawah lah. Kalau macam ni dia tak ada kaitan yang tadi. Cuma yang ni dia takkan dia macam ni kan. Dia tak cantik kan. Introduction ni dia kena ke bawah lah. You tak boleh tekan enter. Tak boleh, dia akan jadi macam tu. Okay, sorry. You kena shift enter. Kena sebelum I ni you kena nampak tak dia punya panggil function ni untuk shift enter. So inilah cara dia untuk you enter dalam you punya formatting thesis tu lah. Okay. Okay, ni untuk heading 1, ini mungkin heading 2. Kita boleh tengok heading 2. Okay, dah ada numbering semua. Dia dah set dah. Saya yang tadi tu you tak boleh guna cara tu kan. You kena guna cara ni. Tapi you kena edit lah. Yang merah tu you kena jangan gunalah. You kena ni kalau macam ni. Okay, normal UiTM.
paragraph 1. Okay, ada dah. Kalau supervisor kata tiba-tiba dia kata kena dalam lagi kan, tapi dah cantik dah ni. Dah cantik dah sama. Okay, yang ni pun sama. Okay, kena follow. Okay, kena ikutlah paragraph 1 ni. Okay, ni mungkin ni dah guna paragraph. Okay, yang ni kita dah guna tadi heading 2. So kita kena follow lah ni heading 2 jugalah. Sub dia cantik. Oh, silap. Oh, ni dia punya point kot. Alah, dia punya ni nama dia. Dia tak dapat. Okey, yang ni kot. Ni heading 2. Baru dia akan 1.2. Kalau nak buat table of content nanti untuk next page baru nanti yang sebelum introduction tu, dia dah detect lah 1.2, 1.1 semua ni. Dan seterusnya. You hanya menggunakan style sebab dah disetkan dalam UiTM template tu. Sebab kita dah masukkan style UiTM template tu. Standard, dia dah standard lah. You hanya edit sahaja. Okay, itu sahaja yang dapat saya share lah. Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay. So kena bahasa satu lah. Okay. Kalau macam figure tadi lah, ni semua senang. Buat paragraph 1 je. Yang ni kena guna heading. Tunggulah. Okay. Senang je ni. Mana yang okay, ada apa soalan? Ini sebenarnya yang pening-pening tadi sebenarnya senang yang ni. Tapi saya tak boleh nak tunjuk ni terus. You kena tahu function dia macam mana benda ni berjadi ya. Dia kena modify. Kalau in future mungkin you nak edit style tu, you boleh modify lah kemudian. Tapi kalau yang dalam ni senang sebab UiTM punya formula, format. So senang lah, you hanya follow sahajalah. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk ni? You all faham ke? Masih lagi macam pening-pening lagi? Okay ke setakat ni? Saya pun nak tunjuk betul-betul tu pun itulah. Dia kadang-kadang dia kena follow dia punya step tu. Kalau macam daripada YouTube Muhammad Azul Jaafar tu kita nampak step dia kan. Kita akan ikut step tu. So kita jadilah dia punya tu. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? 4 lebih dah. Kesian kat you dah panjang-panjang lebar ni. Saya pun tak naklah drag masa you kan. Literature review ni guna. Ambil yang simple-simple dulu. You buat yang mana-mana yang you ni dulu. Okay, dah 1 point. Ni mungkin introduction ni dia akan jadi heading tadi kita guna heading 2 kan. Okay, dia akan jadi ni heading 3 lah. Heading 3. Tu pun lah heading 3 dia problem. Kita cuba heading 4. Okay, heading 4 bukan heading 3. Heading 3 dia problem. So 1.1.6 lah. Okay, dia kata don't use, kita jangan guna. Yang memang kita jangan guna. Kita guna yang function sahaja. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa soalan setakat ni? Buat masa ni apa yang saya check tak ada soalan pun. Tapi banyak ni. Kalau you tengok sini kan, style dia semua berada di dalam ni. You hanya set saja, you hanya tick sahaja. Dia akan ni lah, tapi you kena tahulah dia punya function untuk setiap ni. Ni TOC punya, TOC heading you akan guna ni nanti. Okay, follow yang ni. You kena insert table of content dulu lah. Tapi you kena buat ni dulu. Dia kena follow step. Dia kena follow, tidak dia takkan jadi yang seterusnya untuk table of content ataupun table of figure. You kena set yang dalam ni content dulu. Baru you akan dapat function lah untuk table of content, of figure and so on. Okay. Okay kan semua? Saya tak ni lah. Saya rasa you all pun insyaAllah lah boleh, dan saya akan cuba share lah slide saya. Sebab dia ada step-step dia. So susah sikit lah, you nak takut you tak terlepas pandang kan. So saya rasa saya akan share sekejap lagi lah slide. Dekat sini saya nak share.